dan selamat sejahtera yang saya hormati Puan Rofiah, Guru Perikanan Pentadbiran, Puan Norayu, Guru Perikanan HEM, Puan Haruzana, Guru Perikanan Co-Curriculum, Cikgu Siti Hawa, Guru Kanan Petang, Cikgu Guru Kanan, Cikgu Aswan Oli, Cikgu siapa lagi tak nampak? Guru Kanan semua lah, Cikgu Adila, Cikgu Rosliza, Puan Adila, Faizah, Puan Faizah, so lagi siapa? Rosliza. Rosliza, okey. Okey, baik. So hari ini kita akan menjalankan mesyuarat kewangan kita suku tahun keempat, bilangan 1 2021, suku tahun keempat 2020. Okey. Sebenarnya untuk kita mentangkan penyata kewangan kita yang lepas lah, dan juga kedudukan kewangan kita untuk tahun semasa 2020. Okey, so jadi untuk mesyuarat pada kali ini pertama lah saya mengendalikan mesyuarat kewangan. So saya mohon respon lah nanti daripada guru kanan dan juga guru-guru lain sekiranya ada perkara-perkara yang berbangkit yang boleh kita bincangkan dan bertindakan. Okey, so saya akan Apa gitu? Okey, so mesyuarat ke suku tahun keempat suku tahun keempat 2020 bilangan 1 2021 lah. So kita cuba tengoklah mesyuarat ni kita cuba ringkaskan. Yang penting kita kesepakatan kita yang hasil yang kita nak bincangkan tu. Okey, so agenda mesyuarat kita ucapan pengerusi, ucapan selamat datang, selamat bertemu semula lah. Kita ni bertemu dalam Google Meet. Sebenarnya kadang-kadang hari tu saya bercadang nak bersemuka, tapi tengok ramai sangat, so saya tak beranilah. Buat sebentar waktu ni PKP ni saya tak berani nak bersemuka juga sebab kita ada SOP yang perlu kita patuhi, ramai sangat. Jadi kita kena ikut SOP lah, pematuhan, penjarakan dan sebagainya lah. So jadi saya terpaksa lah buat dalam Google Meet ni, walaupun dalam mesyuarat kewangan ni dia agak susah juga sebenarnya bila kita mengadakan mesyuarat secara Google Meet ni. Tapi tak apalah cikgu, so kita teruskan juga kerja buat kita kena teruskan juga untuk kita memastikan perjalanan sekolah kita untuk tahun 2021 ni berjalan dengan lancar lah. Dengan kedudukan keuangan yang kita ada tu, kita akan gunakan sebaik mungkin semuanya untuk keperluan pelajar, pendekatan akademik kita dan sebagainya lah. Okey, seterusnya agenda yang kedua, pengesahan minit mesyuarat. So kita tengok minit mesyuarat yang lalu. Kita nampak tak minit mesyuarat ni? Belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Belum keluar lagi? Belum. Macam mana nak keluarkan dia? Sekejap Miss Ran kena duduk kat sini. Miss Ran kena duduk kat office, Miss Ran. Dah hilang pula. Aduh. Miss Ran boleh kat Miss Ran go. Miss Ran kena duduk kat office. Sekejap tak apa. Sekejap Tadi dah masukkan dah, ada hilang pula. Okey, ada tak? Dah ada Okey. Ada kan? Ada. Dah ada, okey. Okey, baik.
Baik, so untuk ini mesyuarat mesyuarat yang mesyuarat kali ke suku tahun ketiga bilangan 4 2020. Okay. So pada 14 Oktober usia dia Puan Fu. So ni datang kuasa yang hadir, bilangan hadir yang hadir. Okay, saya rasa cikgu dah baca tak maksud ni mesyuarat ni. Okay, putusan pengerusi, pengesahan minit mesyuarat yang lalu, okay, perkara bangkit, kemudian laporan, pembentangan laporan prestasi perbelanjaan bagi bulan berakhir 30 September. Okay, kemudian ini pembentangan laporan bermula dengan ABM, bayar lebih masa, perbelanjaan akar hidup, sewaan, bekalan bahan mentah, bekalan dan bahan-bahan lain, penyelenggaraan, perkhidmatan iktisas, kemudian bantuan sekolah, PCG. Ini banyak pada mata pelajaran. Okay. So untuk itu antara duit nanti kita akan tengok dalam penyata dia. Dalam akaun dia tengok apa ni bilangan-bilangan ni lah. Saya rasa ada duit yang dah habis ni. Okay, so ini bilangan 3 suku tahun 2020. Okay. So saya ingatkan pengesahan itu seorang mencadangkan dan seorang menyokong. Okay. Saya nak seorang mencadang, seorang menyokong lah minit mesyuarat ni. Baiklah, saya Hairuzana mencadangkan bahawa minit mesyuarat ini disahkan. Okay. Disahkan. Okay, sokong. Saya Kamil bin Kasim menyokong minit mesyuarat ini Siapa disahkan. sokong? Kamil bin Kasim. Okay, Cik Kamil menyokong. Ya, terima kasih Cik Kamil. Okey, seterusnya kita tengok kepada kita punya ada perkara berbangkit tak? Tak ada, tak keluar Ada jaga apa-apa. perkara-perkara berbangkit, nak tanya. Okey, tak ada, terusnya kita tengok pada isu yang dibincangkan. Ni maklum malas minit, saya rasa semua tindakan ni dah diambil. Untuk maklum malas ni, bantuan persekolahan. Tindakan pengenalan kurikulum. Saya rasa benda ni dah habis lah. Benda ni dah diambil tindakan. Okey. Okey, terusnya kita pergi pada agenda yang berikutnya. Pembentangan laporan prestasi perbelanjaan sekolah. Sekejap ini satu lagi ni, nak kena masuk lagi satu. Mana dia?
Jaga Okey. Nampak tak ini? Tak nampak, nampak Telegram je. Telegram dia. Dia pergi dia pula. Aduh. Puan Rofia, macam mana kami ni nak jaga SOP murid yang nak habis SPM? Bolehlah siapa yang ada pergi dulu, tekan dulu kerja dengan pelajar. Dia pun tengah terkial-kial lah ni. Tak boleh. Okey, so ini ABM belanja mengurus untuk yang berakhir pada tahun 31 Disember 2020. Belanjaan urus Ada line terputus ke? Tak dengar apa-apa pun. Tak, sekarang ni line sekolah putus, terputus kejap, break. kena usaha tu balik.
Sabar ya cikgu-cikgu. Line dekat office ni terputus, tak ada. Okey tu bos nak masuk balik. Bukan bos tak buka mic tapi line tak ada. Halo, okey, dengar tak? Okey, boleh dengar, baru boleh dengar. Dengar. Cakap seorang-seorang apa ya? Aduh. Aduh. Okey, so hilang lah kejap. Okey. So ini perbelanjaan saya ulang semula lah. Okey, cikgu ada tak cikgu? Tak ada. Tak ada. Tak nampak apa. Nampak apa Ni nampak tak? Sekarang nampak. Ha? Sekarang dah ada. Dah ada dah. Dah ada dia, Kak. Dah ada Okey. dah. Okey. Dah ada. Nampak. Ini cakap seorang-seorang lah dia punya. Okey, cikgu, ini tak apalah, kita teruskan Ni pos almiah ada tak pos almiah? Ada tak? Okey, saya rasa saya nak tengok bahagian belanja mengurus ni, ABM ni, ada lebihan-lebihan ni. Boleh jelaskan sikit tak? Duit ni kita pindah peruntukan ke mana
Ya cikgu, daripada mana ke mana cikgu? Cikgu nak apa? Boleh tak? Ah, ya. Dengar sikit. Oh, yang Jangan okey, malu-malu lah cakap lah. Orang tak nampak kita tak tahu. okey Oh, tengok. untuk dia duit baki 2020 duit ABM, baki itu kita selaraskan ke laju pemberian dalam negeri. Okey, untuk PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran, dia baki untuk 2020 dia tertakluk kepada Surat Perkeliling Kewangan bilangan 8 tahun 2012. Nah, tu aja cikgu. Okey, so maknanya semua yang lebihan tu lah Ya. Okey. Tapi untuk PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran saja. Tapi untuk yang macam Koko, BSS, BKK, dia masih mengikut apa yang diperuntukkan tu untuk masuk yang sama lah. Okey. So maknanya BKK tu duit yang ada tu boleh digunakan lah. Ya, untuk masuk yang Okey. sama. Ini untuk makluman Puan Azana mana ada duit sikit tu mana kita nak gunakan. So kita boleh gunakan lah untuk Koko dan sebagainya lah. Cuma pertandingan tu setakat ni belum ada. Cuma mungkin untuk pertandingan tertentu lah untuk mungkin berkaitan dengan sukan lah kita kena rujuk pasal alamiah nantilah. Okey, seterusnya kita tengok PCG. Okey, bantuan persekolahan. Tadi belanja mengurus, ini bantuan persekolahan. So kita akan tengok sikit lah sebab ada duit yang berbaki untuk mata pelajaran PCG untuk mata pelajaran. So mungkin ada respon sikit lah daripada rakan-rakan guru kanan ataupun ketua panitia. Okey, kita tengok bermula daripada mata pelajaran teras lah sains tu. Teras sains. So kalau ingat kalau kita tengok sampai 31 hari bulan 12 2020 ni ni teras tu ada berbaki 225 lah. Kalau ikut daripada ni ada 225. Okey. Lebih kurang 4.13% lah. So saya rasa untuk teras ni saya rasa banyak ni tak ada masalah pasal alamiah kalau dah tinggal banyak ni. Tadi baki ni seperti yang saya cakap tadi, baki PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran, dia tertakluk kepada Surat Perkeliling Kewangan bilangan 8 tahun 2012. Yang setahu saya, sains dia ada minta duit ni lah untuk beli peralatan. Okey. Nanti dia akan hantar lah, nota minta dia dah hantar, tapi dia tengah cari 3 sebuah lah ni. Okey. Jadi bermakna duit ni dia tidak boleh menggunakan untuk masuk yang sama. Bila tahun 21, duit tu akan jadi untuk pemberian kepada 4 perkara tu lah. Nak buat penyelenggaraan ke, harta modal ke, pembelian dan lain-lain lah. Okey, so maksudnya mana kalau panitia tu dia nak beli barang-barang contohnya macam komputer printer ke apa ke boleh lah. Dia nak beli printer. Kalau kita nak beli barang ICT, kita kena buat permohonan ke JPM. Tak kisahlah, maknanya boleh lah. Boleh. Boleh. Tapi yang ni dah ada yang nak untuk tahun 2021 ni. Okey. Saya bagi contoh lah. Contohnya maknanya kalau macam cikgu tu nak gunakan untuk PCG sains kata contohnya buat modul ke boleh? Tak boleh? Tak boleh. Boleh kan? Sebab dia tak tahu lepas kan? Ya betul. Jadi maknanya cikgu tu tak boleh menggunakan lah untuk masuk yang sama tu. Okey, sama. Okey. Itu juga matematik ada 242, bahasa Inggeris dah tinggal RM15 lah. Kemudian civic dah habis maknanya digunakan sepenuhnya.
Okey, pendidikan Islam, okey, ada baki RM134. Kemudian pendidikan moral RM273. Bahasa Melayu, okey, teras RM16. Okey. Kemudian sejarah ada RM12. Asas ASK ada RM100 Kemudian RBT ada RM196. Tak nampak. Pendidikan jasmani RM7. Okey, ni semua dah habis lah. Tak payahlah kita bincang, dah habis dah. Okey, sains tulen ada 100 lebih lagi. Sastra Iktisas ada 100 lebih. Okey, pusat sumber. Pusat sumber kita ada RM1,080 lah. Okey, kaunseling kita ada RM1,200. LPBT kita ada RM600 lebih. Okey, so maknanya balance baki kita ada berapa Uh, 4587.09. 45. 87.09. So mana duit yang boleh kita gunakan lah. Kita boleh gunakan untuk pembelian inventory dan harta modal. Kita boleh buat penyelenggaraan. Okey. Dan kita boleh beli peralatan ICT. Okey. So maknanya kita boleh buat untuk penyelenggaraan lah. Kita beli bahan mentah pun boleh ke tak? Kita boleh beli bahan mentah tu. Tapi kalau di lajur ABM kita dah 19,500. Saya rasa saya tak galakkan untuk guna duit ni lagi. Nanti kita akan melebihi 20K. Misalnya macam mana? Tak dengar. Okey. Kita punya duit ABM, bahagian bahan mentah dah ada 19,500. Okey. Tapi bila kita guna duit ni, katakanlah kita guna 5,000 ke berapa ribu, dia dah melebihi 20K. Oh, okey. So maknanya kita kena guna duit yang dalam bahan lajur bahan mentah terus lah, tak payah guna duit ni lah. Ya, betul. Okey, tak apa nanti tu. So mungkin ada bahan-bahan yang perlulah, contohnya mungkin kita perlukan nak beli cat ke, ataupun mungkin cikgu ada perkara-perkara ataupun bahan-bahan nak beli, cikgu boleh maklumkan lah cikgu. Kita mungkin nak buat keceriaan ke, contohnya macam bilik-bilik khas, contoh macam bilik mesyuarat dan sebagainya. Saya rasa mungkin kita boleh gunakan untuk beli bahan mentah lah. So tengok dululah, cikgu kena buat kerja, tunjuk kerja, tengok kesesuaian dia lah. Saya nak tengok dulu kesesuaian dia, keperluan dia. Okey, kemudian yang lain tu mungkin contoh macam cat. Cat tu kita perlulah sebab kita tengok ada bahagian-bahagian tu kita perlukan cat semula lah. Mungkin kita akan buat proses gotong royong lah. Sebab cat ni kalau kita nak upah orang mahal. Upah dengan cat dia mahal. Jadi susah kita nak buat pembayaran. So, jadi kita akan beli bahan mentah dan kita akan cuba cat sendirilah. Yang mana kita boleh buat tu kita akan buat. Tapi bukan satu bangunan sekolah lah. Mana bahagian-bahagian perlu kita catkan. Okey. Bahagian perlu kita cantikkan. Yang perlu penyelenggaraan. Contoh saya tengok di blok A, antara blok A dengan blok B. Kat tengah-tengah tu saya nampak ada satu taman. Taman apa, STEM lah. Bahasa Inggeris science, silap saya taman tu. Okay. So kalau boleh kita upgrade balik, kita selenggara balik taman tu, supaya benda tu nampak berseri lah. Jangan jadikan benda tu kita tinggal macam tu, nanti macam tak disedia dengan sempurna lah. Jadi sayang. Kita dah ada tapak kita sediakan. Contohnya kalau nak cat, nak perlukan cat, kita akan beli cat. Kemudian kalau kolam tu katanya kolam tu bocor, kita akan belikan waterproof punya cat tu untuk menutup atau menampai bocor tu lah supaya air tak meresap. Okay. Kemudian yang lain tu pokok pun mungkin boleh lah, kita boleh beli. Jadi cikgu saya rasa kalau perkara ni nanti cikgu kena tengok lah. Pastikan ada kertas kerja, buat kertas kerja, tengok. Assalamualaikum Tuan Tua. Ya. Berkenaan dengan Taman Sains tu, yang memang sebenarnya di bawah projek saya sebenarnya tahun lepas untuk projek STEM. Okey. Dekat
blok A tu yang bawah kolam tu, itu semua dah senarangan sikit. Cuma masih ada sikit lagi kebocoran. Jadi kalau tak ada masalah, sebenarnya sebelum naik sekolah itu saya dah nak mulakan projek, tapi masa PKP kan, kita stop dulu. Lepas tu yang dekat bilik atas tu sebenarnya itu dah jadi bilik STEM sekarang. Itu pun tengah diselenggarakan. Bilik mana? Itu pun bilik di blok B. Blok B. Blok B. Okey. Blok B kan ada atas tandas lelaki tu. Itu ada bilik. Itu pun bilik STEM sebenarnya, bersama-sama dengan lorong dekat, kan ada lorong kan itu kan? Ya, pun akan jadi lorong STEM. Okey. Itu projek asalnya memang saya nak buat untuk projek STEM lah kat situ. Cuma masalah bila kekangan daripada segi kewangan, saya hanya sempat buat kolam dengan cat lorong je dulu. Dengan ada beli sikit kelengkapan aktiviti lah untuk TV bersemua kat situ. Tapi insyaAllah nanti saya akan usahakan lagi untuk tambah baik lah untuk projek STEM tu lagi tahun ni. Okey. Baik, terima kasih. Okey, Syuk, berkaitan dengan perbelanjaan tu, sebenarnya apa-apa pun buat dulu kita kerja, kena rujuk Portalmia. Sebab saya pun tak arif sangat. Sebab kita kena pastikan sebelum kita buat pembelian tu, kita tahu duit mana yang kita nak guna. Jangan kita terus order-order lah. Buat dulu kita kerja, tengok apa keperluan cikgu. So nanti kita bincang dengan Portalmia, kita tengok duit mana yang kita boleh gunakan. Sebab memang kita tak boleh beli barang ni tanpa ada panduan pada kita lah. Kita beli suka kita nak beli. Sebab takut nanti kita tersalah guna duit, nanti bila audit dia akan inquiry dengan kita lah. So saya tak nak macam tu lah. Saya kalau boleh, kalau ada duit tu sesuai untuk penggunaan dia, buat kita kerja, kita akan gunakan duit tu. So saya tak nak tahan lah. Tapi pastikan dia punya penggunaan duit tu betul dengan apa yang kita nak gunakan lah. Lajur yang kita nak gunakan tu. Jangan nanti kita guna tempat lain, keluar duit tempat lain. So nanti dia akan jadi masalah pada audit. So jadi kalau ada, cikgu buat kata kerja. Mana cikgu yang tu cuba buat kita tengok. Kita cuba gunakan duit yang ada ni untuk keperluan pelajar kita lah. Tapi berpandukan kepada kesesuaian. Bukan saya kata boleh guna duit, kita boleh suka-suka nak guna. Sebab dia ada SOP dia. Macam mana nak guna duit ni. Okey, terima kasih cikgu lah. So kita harap nanti mana-mana yang contohnya macam sains, kemudian hari tu saya tengok ada dekat Taman Herba pun hari tu dah bincang dah dengan cikgu Kamaria, bila kita nak tanam. Okay, so kita dah ada sebenarnya, kita dah ada tapak. So kalau boleh kita mempertingkatkan lagi lah. Keboleh gunaan itu, mana benda tu boleh tambah ceria lah. Kemudian saya tengok banner-banner pun banyak, banner-banner yang dah lusuh. So ini pun mungkin juga kita akan ambil perhatian lah. Terutama dekat blok RBT hujung tu, yang ada ke pagar, ke Pondok Gad. Kalau kita tengok situ semua dah lusuh. Itu semua pun ada dalam perancangan saya lah. Nanti saya akan bincang dengan guru RBT. Kat situ apa yang sesuai kita nak. Benda kita nak lukis mural ataupun kita nak buat banner lah. So benda-benda ni, perkara-perkara ni kita nak memperindahkan sekolah kita supaya kita dapat menarik minat pelajar kita seronok untuk hadir ke sekolah. Sekarang ni dah ada, kita tingkatkan lagi lah. Apa yang ada ni kita tingkatkan. Okey? Baik. So yang lain-lain ada tak guru-guru kanan, ada tak berkaitan dengan perbelanjaan ni nak bertanya? Tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan. Ada tak pertanyaan ni berkaitan dengan ni? Kalau tak ada, saya teruskan. Kita pergi pada yang berikutnya. Bentangan dah. Okey, kemudian kita tengok kepada PCG. Okey, ini anggaran PCG untuk 2021. Saya rasa cikgu guru kanan, guru KPKP semua dah tahu ni duit ni.
Perbelanjaan ni contoh teras untuk sains, bahasa Inggeris, matematik, pendidikan Islam, pendidikan moral, bahasa Melayu, sejarah, asas komputer. Okey. Ini duit-duit yang telah agihan peruntukan telah dibuat lah daripada jumlah peruntukan 15,953. Okey. So nanti cikgu boleh buat perbelanjaan mengikut SOP yang telah yang ditetapkan lah. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian wajib PJK, pendidikan seni visual, geografi, RBT ada 16,635. Okey, sudah pecah ikut dia punya pembahagian dia. Okey. PJK ada 4,579. Seni ada 3,000, geografi ada 1,596 sen, RBT 7,534 ringgit 80 sen. Okey, so ini duit yang boleh digunakan. Tambahan subjek tambahan bahasa Cina, ada RM550. Okey, kemudian elektif sains tulen, fizik, kimia, bio. Okey, ini jumlah duit sama 16,8350 sen. Sastra iktisas, ekonomi rumah tangga, perdagangan, akaun. Okey, ekonomi rumah tangga RM1,176. Okey. Perdagangan ada 161, fixed account ada 350. EST kita dah tak ada lagi. Kemudian kemanusiaan, pendidikan seni visual, geografi. Okay. Yang kemanusiaan tasawur Islam, RM107, teknologi matematik tambahan. Okey, ini PCG bukan mata pelajaran lah. Pusat sumber kita ada RM7,563. Counseling kita ada RM2,957. Okey, untuk LPBT kita ada RM26,000. Kemudian bantuan BKS, bantuan kurikulum sekolah kita ada RM5,495. Okey, yuran khas kita ada RM4,945. Bantuan sukan sekolah BSS RM3,297. Ini berkaitan dengan sukan dan koko lah ni. Okey, so jumlah sini ada RM51,000. Kemudian bayaran tambahan. Okey, koko kita ada RM3,276. Okey, kertas ujian dalaman RM5,460, sukan tahunan RM3,000, kegiatan pendidikan moral. Okey, so jumlah besar kita ada RM108,000. Ini duit yang diturunkan oleh apa ni? YE kepada BPSH lah. Untuk peruntukan, Puan Salma boleh ulas sikit tak benda ni? Saya salah cakap kan? Ni duit daripada mana tadi? Ni daripada TPM ni. TPM, okey? Ya. Duit yang amanah tu saya tak masuk lah dekat sini. Duit amanah kita dapat sebanyak RM68,000. Oh, salah. Oh ya, betul. Saya terlupa. Ni duit PCG. Macamlah duit sendiri lupa kan? Tuan dah keluarkan sendiri pun mungkin lupa. Okey, so ini duit daripada KPM, yang duit amanah tu belum lagi cikgu. So ini PCG lah, maknanya cikgu dah boleh guna lah. Okey, so cikgu ada pertanyaan tak? Guru-guru kanan ataupun ketua panitia kaitan dengan PCG ni? Okey, silakan. Saya Siti Junaidah, penyelaras ASK. Nak tanya, tadi saya nampak macam subjek ASK duduk dekat subjek teras. Sebab ASK ni dia bukannya semua pelajar wajib ambil, itu je lah. Dia kan oblik dengan RBT kan. Sedangkan RBT duduk dekat bahagian wajib. ASK tu duduk dekat bahagian teras. ASK ni bukan semua pelajar ambil. Oh, sepatutnya dia dekat wajib Dia pilihan, dia semua pelajar ambil lah, tapi dia pilihan sama ada ASK atau RBT. Puan Salma, macam mana Puan Salma? Saya tak ada tengok benda ni. Teras. Dulu saya letak dia di lajur wajib. Okey. Tapi lepas tu tahun 2019 ke 20. Dia kata benda tu di lajur dekat sini, teras. Siapa yang cakap tu? Dalam tu surat tu. Dalam surat. Okey. Dan saya tanya kawan-kawan pun, kawan kata memang di lajur situ. Dulu memang di lajur wajib. So RBT tu betul wajib tak, RBT memang di lajur wajib.
Okey, tak. Ha. Kalau dah itu arahannya kita akul je lah. Mungkin ada rasional daripada pihak dia lah kenapa diletakkan ASK tu di bawah subjek trust. Okey, nanti saya kena tengoklah benda tu, kena lihat kenapa letakkan benda tu dalam di bawah trust ni Cikgu Siti itu nanti kita tengok macam mana. Okey, lain? Tak ada. Semua okey Dia cukup. Ini yang ada lah cikgu, cukup tak cukup pun kita kena cukupkan jugalah. Kita kena buat perbelanjaan berhemah. Duit-duit yang ada ni sebab dia punya jumlah keseluruhan ni 108,000. Ini untuk PCG lah. Tak tahu saya tak tahu lah sebelum ni berapa banyak. Yang saya terima 21 ni dalam 108 tu lah. Okey juga kalau tak ada apa-apa kita teruskan lah. Kalau tak ada pertanyaan, kita teruskan kepada agenda kita yang seterusnya, laporan mesyuarat JK Park yang berakhir pada 31 Disember 2020. So saya minta Puan Rofiah lah untuk sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena bentang JK4. Saya bukan baca laporan yang kemudian je. Ada laporan tak? Pada saya tak ada laporan. Siapa kena pegang laporan? Tugas saya baca laporan mesyuarat JK4 berakhir 31 Disember 2020. Ya, baca tu je. Yang itu je lah ya? Itu je. Okey. Sekejap saya tak boleh nak tunjuk bahan tu kat sini. Kalau Puan Talmiah ke, siapa ke yang boleh tolong ni pengurusan aset dah sekarang. Saya tak ada bahan dia lah. Pada Puan Suzy tak Puan Suzy? Bahan dia ada dalam mesyuarat JK. Mesyuarat apa ni? Puan Suzy ada tak? Puan Suzy ada tak laporan dari Puan Suzy? Dia tayangkan. Dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan keuangan dan tu. Siapa ada? Buatnya. Telegram. Tapi dia personal. Okey, saya bagi soalan. Dia yang ini ke? Sekejap. Betul. Ini Ya. Oh, yang ini. Okey, kalau ini tak apalah, saya baca je lah. Okey. Boleh? Boleh. Oh, ada dalam saya ingatkan ada laporan lain. Okey, so ini untuk pengurusan aset yang kita dah mesyuaratkan hari itu pada tarikh bila saya lupa lah. Ini berakhir pada 31 Disember. Dan mesyuarat kita yang akhir tu pada bulan Bulan awal bulan Februari. Saya pun lupa bila 7 Februari 7 Februari Okey, so ini harta-harta yang ada lah. Kedudukan harta modal, kedudukan inventory, pelupusan aset dan juga kilangan aset. Kilangan aset ni tak ada. Sebab kita tak ada buat pelupusan. So tak ada hilang lah. So setakat ni aset yang kita ada, baki kalau ikut kewangan QPA 2 tu ada 10. Nilai perolehannya RM32,653. Bilangan QPA 3 dia 2,286. Nilai perolehan RM39,403 lah. Itu yang kita bawa daripada tahun lepas lah. So untuk suku tahun pertama tak ada, suku tahun kedua tak ada. Maknanya tak ada pembelian aset lah. Saya rasa kalau saya salah betul kan suku tahun ketiga. QPA 3. QPA 3 ni inventory. So kita ada 19. Nilai lebih kurang RM11,166. Suku tahun keempat kita ada 25 inventory. QPA 3 tu. So kita ada RM10,534.
So nilai perolehan harta modal kita berakhir pada tahun berakhir pada 31 Disember tu kita ada RM32,653. Okay, nilai untuk inventory kita ada RM416,623.71 Okay. Okay, tu bawah tu ada tema rujukan dia lah. Maksudnya baki bawah hadapan jumlah nilai perolehan aset alih yang dibawa dari tahun sebelumnya lah. Okay, baki akhir tahun tu nilai diperolehi aset yang dipegang pada tahun semasa. Ni kalau kita tengok kat sini lah ni. Tahun semasa tu maknanya suku tahun yang keempat, suku tahun ketiga ni lah. Ini yang maknanya yang kita tahun semasa yang kita belilah. Okay, yang ini kita bawa daripada tahun lepas. So maknanya suku tahun pertama, kedua ni kita tak ada buat pembelian lah sebenarnya. Sebab mungkin masa tu tahun lepas awal tu kita dah cuti COVID. Kita dah kena PKP dan sebagainya lah. Okey, so nilai perolehan, jumlah nilai perolehan aset alih yang dibeli, nilai pelupusan, mana ada aset pelupusan. So kalau kat sini cikgu tengok kita tak ada buat pelupusan. So maknanya tak ada aset kita masih ada lagi lah. Okey, kemudian nilai hapus kira. Okey, tak ada. Okey, seterusnya. Okey, ni pengurusan stok. Okey, cikgu sebelum tu untuk aset ni, selepas ni saya sebelum saya terlupa lah. Q4 7. Nanti Cikgu Kamil akan usahakan untuk Q4 7 ni maknanya aset yang berada dalam kelas ataupun bilik-bilik khas. Kelas guru tingkatan, guru-guru yang jaga bilik-bilik khas. So kita akan kemas kini kita punya Q4 7. Kita nak tengok aset yang berada dalam bilik tersebut. Kursi, meja dan sebagainya lah. Itu sebabnya kalau boleh kursi meja ni jangan digerak-gerakkan sangat. Tapi bila kita nak buat Q4 7 dia kan jadi masalah. Sebab sekarang ni cara penulisannya agak detail sikit. Kalau dulu kalau itu kita nombor tak sah, dia beralih pun tak apa. Yang penting benda tu betul digunakan lah, benda tu tak hilang. So nanti tengok saya minta guru tingkatan ataupun ketua panitia ke, guru-guru kanan tengok pastikan kelas-kelas bilik-bilik khas tu contohnya bilik mesyuarat lah. So guru yang jaga bilik mesyuarat kena pastikan pusat sumber, makmal sains, bilik kelas, dan bilik-bilik lain lah. Pastikan Q4 7 tu adalah yang terkini. Okey, seterusnya bang kedua juga pengurusan stok. Nak tanya. Baki stok semasa 7,950. Suku tahun pertama jumlah nilai stok kita 7,550. Kemudian anda pembelian 4,622. Pengeluaran 8,142. Stok semasa ada 4,430. So kadar pusingan stok tu 1.32. Itu juga seterusnya tahun kedua, ketiga dan juga tahun keempat. Aset yang berakhir pada pengurusan stok ni yang berakhir pada 31 hari bulan 12. Okey. Baik. So untuk ni ada pertanyaan tak cikgu? Ini just laporan je ni. Saya nak tanya cikgu. Ya, boleh tanya. Tentang Q4 7 tadi. Okey. Kata nak buat yang baru kan? Boleh saya tahu dia punya tarikh, tadi kata nak kena buat yang terkini. Bila tarikh terkini yang maksudnya tarikh buat ke tarikh apa? Sebabnya dekat tempat saya ni saya baru buat tahun lepas bulan 9. Kenapa lambat sangat? Kenapa lambat sangat? Dia pasal kupon ni awal tahun kita dah declare kan apa yang ada dalam bilik kita kan? Tapi sebabnya tahun lepas tu macam baru, entahlah macam baru faham agaknya, macam pandai macam tu. Jadi bulan 9 tu saya baru buat. Jadi sekarang ni kena buat tak yang sekarang ni? Okey, so maknanya tahun ni kena buat lah. Pak bawah tu tanda tangan siapa? Puan Rufiah. Puan Rufiah, satu lagi? Saya penyelaras. Saya lah penyelaras. Penyelaras. Maknanya penyelaras Puan Rufiah dengan tu lah. So dalam tu ada perubahan tak aset dia? Tak ada. Tarikh bila tu Bulan 9. Bulan 9 2020. Okey, saya rasa siapa dia kalau nak tanya? Puan Zuzi ke Puan Saliana? Saliana ada tak? Puan Saliana, cuba Saliana. Boleh tak yang tarikh 2020?
Tadi tu okey tak Zainal 2020 tu? Ke kita buat baru? Puan Saliana boleh respon tak? Sekejap Okey, barulah. Okey, Kena baru. baik. So untuk yang baru Q47 ni kita mula 11 20 21. Ya. So maknanya kena buat semula lah. Okey. Baik. Sebenarnya kita akan buat sebenarnya benda tu setiap awal tahun sepatutnya. So untuk kita nak pastikan supaya peralatan atau barang dalam bilik tu dia tak bergerak. So kalau bergerak awal-awal ni senang kita nak cari, tapi kalau kita buat lama sangat takut barang tu dah tak tahu ke mana pergi. Sebab audit sekarang ni audit dia biasanya dia akan turun ke sekolah dan dia akan cabut je mana-mana surat beranak ke apa ke, kita panggil istilah surat beranak lah pada barang-barang ada ni, aset-aset kita ada. So dia akan cari aset tu lah. So itu yang kita kena pastikan benda tu sentiasa berada pada kedudukan dia yang sebenar lah. Okey, terima kasih cikgu So yang lain? Okey, Tuan Pengetua. Saya nak tarik QPA yang terbaru ni selewat-lewatnya 28 Februari. Jangan sampai masuk bulan 3. Yalah. Sebab bulan 4 kita akan ada audit juga Ya. Bulan 4 ni akan ada audit. Jadi diingatkanlah. Tadi, okey, kejap saya sambung sikit lagi Tadi saya dah serahkan kepada Cikgu Kamil untuk buat bagi tingkatan. Maknanya guru-guru tingkatan perlu tanda tangan untuk kelas masing-masing tu. Maknanya nanti jumpa dengan Cikgu Kamil untuk tanda tangan, dan guru-guru bilik khas kena ambil tindakan lah untuk buat QPA 7 ni sebelum masuk bulan Mac. Maknanya bulan Februari ni ada 28. Itu tarikh akhir lah untuk buat QPA. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rofiah. Okey, cikgu lain ada pertanyaan? Terusnya kalau ada kita teruskan. Ini dah pukul 1 dah ni. Okey, so yang akhir pada saya sekejap stop sekejap. Ini suaranya tak lama, nak buka benda ni lama. Biasanya laporan audit Okey, so so yang akhir kali kita pergi pada hal-hal lain. Okey, untuk hal-hal lain ni dari segi keuangan juga ini saya dah jelaskan dalam mesyuarat yang pertama gitulah. Yang mana saya minta semua ketua penelitian berbelanja mengikut SOP dan keperluan murid. KP mesti buat IBM yang dibincangkan dan diminitkan dalam mesyuarat panitia. Okey, saya rasa benda ni dah diminitkan, dah dibincangkan dalam mesyuarat panitia. So IBM tu dah ada. So sekarang ni PCG kita tu dah ada, duitnya dah ada lah. So cikgu dah boleh mula untuk buat pembelian. Tapi KP kena pastikan 3 senarai syarikat pembekal yang berbeza sebelum membuat pembelian. Sebut harga. Kita perlukan 3 sebuah harga yang berbeza lah. Sebab biasanya dalam kontrak kerajaan ni biasanya kita akan ambil sebut harga yang terendah lah. Kita bukan ambil yang tertinggi biasanya. Okey, so pastikan buat nota minta. Okey, LO mesti diisi dengan lengkap dan mesti mendapat persetujuan dan kelulusan daripada pengetua sebelum barangan boleh dibeli. So cikgu pastikan, kemudian perlu pengesahan daripada saya. Setiap pembelian tu kita nak tengok apa yang cikgu nak beli. Sebenarnya tak ada halangan pun, cuma kita nak tengok prosedur tu lah. Keperluan-keperluan, kalau boleh peralatan ataupun keperluan yang kita beli untuk murid tu, biarlah perkara-perkara tu yang diperlukan lah. Kita nak elakkan pembaziran. Kita beli banyak-banyak, lepas tu kita tak guna, sayang. So kalau boleh beli guna habis tak apa. Gunalah, benda ni untuk pelajar sebenarnya. Duit-duit ni semua adalah untuk kegunaan pelajar, tapi kita kena buat perbelanjaan yang berhemah.
Pastikan beli itu benda tu digunakan lah. Jangan kita beli, lepas tu benda simpan tak diguna. Saya tak nak macam itulah, sayang juga. Walaupun bukan duit kita, tapi itu sebenarnya lah untuk keperluan pelajar. Okey, serahkan dokumen kepada kerani kewangan untuk proses pembayaran. Jangan simpan bil. Okey, ni satu lagi. Dapat bil, tolong cikgu jangan simpan. Cikgu simpan lama, lepas luput tarikh, maknanya kita tak boleh nak buat pembayaran. Okey, sebab prosesnya bila kita dapat bil, silap saya daripada tarikh bil tu, kita dalam masa 2 minggu, kerani kewangan atau PT kewangan ni dia kena buat pembayaran dalam masa 14 hari. Ni prosedur proses untuk membuat pembayaran lah. Cikgu dah dapat, cikgu jangan simpan lah. Kalau katakanlah cikgu buat program, pastikan ada kertas kerja. Kertas kerja dengan segala perbelanjaan lah. Jangan buat program baru buat kertas kerja. Buat kertas kerja baru buat program. So kita tahu buat banyak mana duit kita nak guna. Jangan cikgu dah buat program, baru cikgu buat kertas kerja, baru cikgu nak tuntut duit lah. So saya tak nak macam tu lah. So kalau boleh biar kerja kita tu tersusun, supaya proses pembayaran tu cantik. Kita tak nak ada sangkut-sangkut kat mana-mana lah. Sebab kita dah gunakan perkhidmatan dan servis orang lain, so kita perlu bayar. Tapi kalau benda tu ada kekangan dia, maknanya sebabkan masalah daripada kita tidak boleh buat pembayaran, kesian. Kalau boleh setiap perkhidmatan yang kita gunakan tu kita perlu bayar. Sebab itu cara pembekal ataupun yang beri perkhidmatan pada kita ni, cara dia orang cari makan macam itu. So kita kena pastikanlah kita buat pembayaran, tapi kita nak bayar, kita kena pastikan kita punya dokumen lengkap. Jangan cikgu tak lengkap, cikgu nak buat nak hantar pada kita, pada kerani tak boleh nak buat pembayaran. So kesian. So saya ingatkan cikgu, so kita sama-sama ingatlah. Kadang-kadang kita benda-benda ni kadang-kadang kita terlupa. So di antara kita tolong ingatkan. Okey, kemudian pembelian yang tercatat dalam IBM, mana yang dah diluluskan lah dalam mesyuarat yang cikgu dah buat. Okey, so bawah ni perkara yang diperlukan lah. Ni biasalah cikgu, seperti saya cakap tadi. Pertama, kalau program kena ada nota kertas kerja dia. Kemudian isi nota minta. Apa yang cikgu nak beli. Nota minta kita nak minta, kena isi dululah. Jangan kita dah beli baru kita isi nota minta. Mungkin ada certain part atau certain case kita kena beli dulu. Kan? Tapi kalau yang boleh benda yang dah dirancang, maknanya ikut nota minta kita, isi nota minta. Kemudian dapatkan sebuah harga. Saya cakap tadi 3 sebuah harga itulah. Okay. Seterusnya, pesanan sekolah, isi LO. Okay. Kemudian bila kita dah terima barang dan sebagainya, pastikan barang tersebut distokkan. Okay. Kat bawah sekali tu pastikan tanda tangan jangan tertinggal. Cikgu terima barang, kalau kata cikgu terima lah pada borang pesanan tu, bawah voucher bayaran, pada voucher bayaran tu ada tanda tangan. So cikgu perlu turunkan tanda tangan lah. Pada hari barang itu diterima. Kemudian kita nak stokkan barang tersebut lah. Nak masukkan dalam buku dan sebagainya. So jadi benda ni, ini proses supaya kalau kita dapat ikut, dia akan memudahkan kerja kita lah sebenarnya. Memudahkan proses pembayaran. So kita tidak akan ada teguran-teguran daripada audit lah. Sebab audit ni kadang-kadang dia punya permintaan tu berbeza-beza. So jadi kita kena hati-hati lah. So bukan kerana kita tak boleh nak buat pembayaran, tapi kita ada dia punya panduan-panduan lah untuk kita buat pembayaran. So saya nak cikgu kena akur lah. Kita belajar lah perkara ni supaya kita tidak tersangkut dalam membayar kepada kita punya pembekal. Okey. So saya rasa ada lain tak cikgu? Saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa, mungkin yang saya terlupa ke? Ke cikgu dah lapar senyap je? Tak ada soalan. Ada apa-apa pertanyaan? Ya, ada. Ada. Ya, silakan. Tak ada? Ada ke tak ada? Okey, sikit saya nak tambah Okey, Pak Rofiq. Tentang penyediaan QPA 7 tu, dia kepada semua guru tingkatan, semua guru-guru bilik khas, termasuk perpustakaan, bilik SRT, makmal komputer, bilik RPT. Maknanya sediakan, lengkapkan
apa yang ada dalam bilik itu. Okey. Borang Q8 saya dah masukkan dalam official, dan kalau nak buat untuk nak tulis tangan pun boleh, dah ada pada saya ni borang hard copy. Tapi kalau nak cantik, gunakan soft copy yang saya bagi, dan print guna kertas warna yang sama ya, iaitu warna macam oranye-oranye gitu sikit warnanya ni, nampak tak? Okey, tahun lepas guna warna kuning. Tahun ni kita buat warna lain pula. Tak nampak pun. Kertas ni warnanya standard lah, kita guna minta yang dekat office punya, senang. Kalau cikgu kan mungkin ada lain-lain yang berbeza. Jadi boleh minta kertas tu daripada office. Nanti kita set warna apa. Okey tak? Okey, jelas tak? Okey jelas Okey, masih. Jelas tu, senyap dia jelas tu. Diam tanda setuju. Yelah tu. Okey cikgu, ada lain tak? Okey, Puan Pengetua. Ya, saya. Okey, untuk QPAS 7 tu, nanti guru-guru bilik khas dan juga guru bilik tingkatan cuma rujuk berdasarkan kepada jumlah bilangan pelajar lah. Ikut jumlah tingkatan, okey. Satu lagi nak ingatkan. Ikut Borang Q8 tu disediakan tu oleh JPK 1, disahkan oleh guru yang berkenaan, guru yang menyediakan. Okey, disediakan oleh JPK 1, ditandatangani oleh JPK 1, disahkan tu oleh guru yang berkenaan. Guru-guru tingkatan dan juga guru-guru bilik khas. Okey. Terima kasih. Okey. Ada lagi tak? Cikgu Kamal lagi tak? Rasa tak ada. Itu sajalah. Jadi kita sama-sama lah laksanakan sebelum audit pada 4 hari bulan nanti. Okey. Maknanya tadi Cikgu Kamal cakap untuk guru tingkatan tu maknanya kita kursi meja tu kita ikut bilangan pelajar yang ada lah. Kalau pelajar kelas tu 30, maksudnya kursi 30, meja 30. So untuk kursi meja ni pun itu juga. Sebelum saya terlupa, cikgu dalam kelas, sebab kita akan terima kemasukan pelajar kita kepada bulan 4 nanti. Okay, sebab kita ni kelas SBC. Okay, sebab kita kelas SBC, setahu saya kalau kelas SBC ni maknanya meja dan kursi dan meja tu akan mengikut bilangan pelajar lah. Saya tak tahulah pergerakan SBC sekolah kat sini macam mana. Kalau dulu masa saya SBC tu maknanya kalau contohnya saya ambil tingkatan 5. Kalau tingkatan 5 tu ada 30 kelas yang paling ramai 39 orang. So maknanya semua kelas SBC tu dia akan jadi 39 kursi dan meja. Walaupun ada kelas yang mungkin 17-18 orang pelajar. Tapi semua tu kena ada 39 lah. So kat sini saya pun tak pasti, kita pun tak tengok lagi kelas tu macam mana kan. So jadi cikgu kena tengok benda tu lah. So pastikan sebelum sekolah buka nanti meja tu kita cukupkan, dan kalau boleh dalam kelas cikgu nanti ingatkan guru tingkatan, saya tak nak ada meja lebihan yang tak guna letak dekat belakang. Kalau boleh guna letak meja yang diperlukan, yang tak diperlukan tu kita sediakan, kita akan simpan dekat store lah untuk jadikan kita punya stok kalau ada kursi rosak dan sebagainya. Okey? Okey cikgu, so kalau ada lagi tak? Kalau tak ada apa-apa saya rasa kita tangguhkan. Tuan, ini cikgu Chong Ya cikgu Chong ya. Ya, kerusi dan meja di SBC Bahasa Cina 1 yang di blok C tu semua sudah sangat buruk. So minta kalau boleh dapatkan meja yang baru untuk kelas itu. Okey. Meja yang sangat buruk. Ya. Okey, tak apa. Nanti saya tengok kalau ada lebihan-lebihan tu kita akan tekan-tekan lah. Yang mana yang buruk tu mungkin kita akan gantikan lah. Sementara sebelum kita beli meja yang baru dan nanti. Cikgu Chong apa nanti saya tengok. Okey? Okey, so cikgu kalau rasa tak ada apa-apa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak di atas kebersamaan cikgu dengan saya dalam perjumpaan kita pada petang ini. So mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang kita sampaikan dalam mesyuarat ni diambil ingatan dan juga diambil tindakan lah. So minta maaf cikgu kalau sepanjang ini sebab Google Meet je cikgu kadang-kadang dia ni masalah dia. Kadang yalah kita ni pun taklah mahir sangat, hilang dan sebagainya. So jadi mesyuarat tu sepatutnya sekejap jadi lama lah. So ini kelemahan lah. Mungkin kelemahan saya lah, bukan kelemahan Google Meet. Kelemahan saya dalam mengendalikan Google Meet, so saya minta maaf lah juga.
Okey, so insyaAllah nanti lepas masuk kita akan bersemuka lah. Sebab saya lebih selesa bersemuka. Saya lebih nampak cikgu-cikgu saya dan lebih nampak rakan-rakan saya daripada saya tengok skrin seorang-seorang. Bercakap macam cakap seorang-seorang lah. Okey, cikgu sekali lagi terima kasih daripada saya. Terima kasih atas bersama cikgu. Mudah-mudahan kita semua berdoa supaya kita semua dilindungi daripada Allah, daripada segala apa jua mara bahaya, terutama sekarang ni COVID-19 ini. Hati-hati cikgu jaga penjarakan, ikut SOP, dan doakan pelajar kita yang sedang menduduki peperiksaan supaya mereka dapat jawab dan memudahkanlah. So itu saja daripada saya cikgu. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. So mesyuarat saya tangguhkan. Terima kasih.